Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, kita boleh solat berjamaah dan duduk dalam majlis ilmu ini. Moga Allah sentiasa memberikan kita hidayah, istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Duduknya kita di majlis ilmu ini juga dalam tajuk melaksanakan ibadah. Karena duduk di majlis ilmu termasuk ibadah. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan duduk di majlis ilmu. Di antaranya yang sentiasa saya ulangi tuan-tuan, itu hadis Abi Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Nak berjalan saja, baru nak pergi saja, Allah dah mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian apa lagi? Wa mastama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Tidaklah berhimpun, kata Nabi, satu golongan dari umat dia di rumah-rumah Allah mentelaah kitab, melainkan Allah akan bagi ketenangan. Illa nazalat 'alaihim sakinah. Allah akan bagi ketenangan. Ketenangan inilah kebahagiaan dalam dunia, tuan-tuan. Tak kira lah dalam keadaan apapun, kalau jiwa dia tenang, ridha, syukur dan sabar kepada Allah, mana Allah sedang memberikan kebahagiaan kepada dia. Yang lain apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan membagi rahmat dia, kebaikan dia. Maka ketika Allah memberikan kebaikan kepada hamba-Nya, maka dua yang Allah bagi. Pertama, Allah akan bagi dia kepahaman agama. Ini kalau Allah nak berikan kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah akan bagi dia kepahaman agama. Sebaliknya, kalau Allah tak nak memberikan kebaikan kepada hamba-Nya, maka Allah jauhkan daripada kepahaman agama. Maka kalau dah jauh kepahaman agama ni, ini musibah, tuan-tuan. Itu kenapa menuntut ilmu ni diwajibkan. Patutnya di dalam setiap hati minda kita ada keinginan sentiasa untuk belajar. Jangan berhenti, terus untuk belajar. Karena ilmu ni sentiasa bergerak, tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang kita fahami hari ini betul ke. Maka kita terus mengkaji, belajar, maka kita akan jumpai kadang-kadang apa yang kita amalkan selama ni ternyata salah. Apa yang kita yakini ternyata salah. Maka di sini penting untuk terus belajar dan belajar. Maka duduknya kita di majlis ini termasuk wasilah untuk belajar. Mahal harganya. Ketika seseorang ada keinginan nak belajar, keinginan nak duduk di majlis ilmu, dia plan tiap malam ke, seminggu sekali ke, tuan-tuan, mungkin sibuk sangat, tapi sekurang-kurangnya ada perancangan. Maka ketika dia ada perancangan, ada niat, maknanya Allah nak memberikan kepahaman.
Lain halnya kalau tak ada perancangan langsung, hampa, kosong, tak ada perancangan. Nak duduk di majlis ilmu tak ada. Ini musibah. Suatu musibah ketika seseorang dah tak suka suasana ilmu. Kedua, kalau Allah nak memberikan kebaikan, Allah akan hapuskan dosa dia. Bagaimana sabda Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah akan datangkan musibah. Maka kata Imam Nawawi, dengan musibah tu dia bersabar, dan dengan kesabaran tu Allah hapuskan dosa-dosa dia, hingga dia mati menghadap Allah tanpa dosa. Nampak tuan-tuan, begitu besar kebaikan yang Allah datangkan disebabkan Allah memberikan rahmat dia. Selain itu apalagi ganjaran orang yang duduk di majlis ilmu? Hafatumul malaikah, kata Nabi, dikelilingi oleh para malaikat. Majlis ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat. Banyak malaikat, hanya kita tak nampak. Tapi dah Nabi kata kita kena terima, kena yakin bahawa malaikat itu ada. Dan yang terakhir, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah bangga kepada mereka yang duduk di majlis ilmu. Allah sebut, tuan-tuan, itu nak kata Allah suka. Allah sebut, Allah bangga-banggakan di langit sana, sehingga para malaikat pun mendengar dan terkagum-kagum. Allahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita masih membahas tentang bab sesiapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti ia telah mempertuhankan mereka. Jadi tajuk ni membahas tentang ada di kalangan manusia yang menjadikan ulama ataupun umara sebagai Tuhan selain Allah. Kalau dulu kita membahas tentang hamba harta, hamba dinar, kita membezakan antara hamba dinar dan hamba Allah. Maka malam ni kita akan bahas tentang hamba Allah dan hamba ulama. Hamba Allah dan hamba pemimpin. Ternyata ada tanpa disedari mereka-mereka yang mempertuhankan ulama, mempertuhankan pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Sedari apa tak? Maka tajuk ni ditulis oleh penulis kitab ni dalam bab yang khusus untuk kita lebih memahami, kerana banyak yang terjerumus dalam bab ni, dalam kesyirikan ni tanpa disedari. Dia fikir dia mentuhankan Allah, tapi tanpa dia sedari secara praktikal dalam kehidupan dia, ternyata dia telah mempertuhankan ulama, pertuhankan pemimpin, sehingga jatuh kepada syirik, syirik besar. Terdapat satu hadis yang membahas bab ni, yaitu hadis daripada Adi bin Hatim yang diriwayatkan Ahmad, Tirmizi, bahawa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ia mendengar Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah. Dia dengar ayat ni, tuan-tuan. Walaupun lengkapnya ayat ni, wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Kemudian ketika Adi mendengar Nabi membacakan ayat ni, maka Adi kemudian dia kata, maka aku berkata kepada beliau, kepada Nabi, sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Kerana dalam ayat itu maksudnya mereka menjadikan orang-orang alim
dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Nabi membacakan ayat itu di hadapan Adi bin Hatim, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaba min dunillah ila akhiril ayat. Maka ketika dengar itu, maka apa kata Adi? Sungguh kami tidak menyembah mereka. Dijelaskan, dia sampaikan setakat apa yang dia fahami, bahwa dia tak rasa menyembah para ulama. Kemudian apa kata Rasulullah? Alaysa yuharrimunahu ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu? Faqultu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kamu pun mengharamkannya? Dan tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kamu pun menghalalkannya? Aku pun menjawab, kata Ali bin Hatim, iya, itu betul. Maka kata Nabi, itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Tuan-tuan, Adi bin Hatim ni dia seorang pemuka, pemimpin kabilah Toyi, kabilah Toyi yang dia menganut ajaran Kristian Nasara ketika itu. Dan selepas Nabi hijrah ke Madinah dan pengaruh Islam bertambah luas, khususnya di Jazirah Arab, maka Adi bin Hatim pun dia hijrah ke Syam. Dia hijrah ke Syam. Dia tak masuk Islam lagi. Masih dia menganut ajaran Kristian dia. Hijrah ke Syam. Hanya ketika dia hijrah ke Syam, dia memiliki adik perempuan dia, dan didapati adik perempuan dia di antara, termasuk di antara salah satu yang ditawan oleh umat Islam. Kemudian Nabi bebaskan dia, Nabi bagi hadiah, dan dia pun masuk Islam. Maka adik perempuan kepada Adi bin Hatim pun pergi menuju abang dia di Syam, menyampaikan apa-apa yang berlaku, khususnya tentang keislaman dia, tuan-tuan. Maka dalam satu majlis, selepas perjumpaan dengan adiknya, Adi bin Hatim pun pergi ke Madinah. Dia datang ke majlis Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dalam satu majlis, maka dia pun masuk mengucapkan salam. Dia masuk mengucapkan salam, dan Nabi mendapati itu Adi bin Hatim, maka Nabi pun bangkit, pergi kat dia, tuan-tuan, kemudian memegang tangan dia dan mengajak dia ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran cerita macam mana perjumpaan Adi bin Hatim dengan Rasulullah sehingga akhirnya dia masuk Islam. Terdapat riwayat yang lain ketika Nabi mengajak Adi bin Hatim ke rumah tu, tuan-tuan, maka Nabi pegang tangan dia, menghormati dia. Kemudian dalam perjalanan nak menuju rumah Rasulullah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang tua yang membawa bayi, dan dia menceritakan tentang kesusahan hidup dia, sehingga langkahnya Rasulullah terhenti. Kemudian dia bercakap dengan perempuan itu, yang menyebabkan Adi bin Hatim menunggu sambil berdiri. Di situ akhirnya dia terfikir, ini bukan raja, ini Nabi. Maknanya dia, walaupun dia didatangi oleh orang yang dianggap terhormat, pemuka satu kabilah, tapi ketika dijumpai ada orang nak berurusan, nak bercakap, ada keperluan, walaupun dia orang yang tua, tapi Nabi melayani. Dan ini bukan satu tradisi di kalangan raja-raja. Maka dia dapati, dulu hati dia tengok, ini bukan raja. Kemudian masuk ke rumah Rasulullah. Ketika masuk ke rumah Rasulullah, maka Rasulullah mempelawar dia untuk duduk di atas bantal kulit berisikan sabut kurma. Ketika itu bantal ni hebatlah, tuan-tuan, dan Nabi hanya memiliki satu tu saja. Maka kata Adi bin Hatim, engkau yang lebih layak untuk duduk di atasnya. Maka kata Rasulullah, engkau lebih layak. Maka akhirnya dia pun duduk, tuan-tuan.
dan Rasulullah duduk di atas tanah. Maka yang kedua kali dia kata, ini bukan raja. Tu kita nak tengok macam mana Rasulullah berdakwah dengan keadaan, dengan hal, dengan akhlak sebelum dia bercakap apa-apa, sehingga dah meluluhkan hati dan jiwa Adi bin Hatim lihat akhlak. Sini tengok akhlak memang penting tuan-tuan dalam dakwah. Kadang-kadang kita bercakap, mungkin betul apa yang kita sampaikan, tapi mungkin cara kita tu ataupun ucapan kita menyakiti dia, memperli dia, sehingga dia tak boleh terima walaupun betul apa yang kita cakap. Kita tengok Rasulullah belum kata apa-apa, tapi dia telah menampakkan akhlak dia sehingga melembutkan hati Adi bin Hatim. Kemudian barulah Rasulullah merujuk kepada hadis ini, membacakan ayat ni. Kemudian Adi bin Hatim pun memberikan komentar dia. Kemudian Nabi pun menjelaskan apa maksudnya. Baru dia faham bahawa yang dimaksudkan dengan menyembah ulama ni, menyembah ahli ibadah ni, bukan berarti kena rukuk, kena sujud ke mereka sebagaimana dipahami orang-orang awam umumnya. Jika disebut menyembah saja, beribadah saja, seolah-olah kena rukuk, kena sujud kepada dia. Ternyata yang dimaksudkan Nabi bahawa beribadah kepada ulama, menyembah kepada ulama ni bukan tu. Tetapi apa? Itu yang Nabi kata, alaysa yuharrimunahu ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu. Faqultu bala. Tidakkah kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kamu pun mengikutinya, dan tidakkah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kamu pun mengikutinya? Maknanya tuan-tuan, satu bentuk ibadah kepada ulama ni bukan rukuk, bukan sujud, bukan menyembah kaki, bukan. Tetapi apa? Iaitu mentaati ulama tu ataupun mentaati pemimpin tu dalam mengubah hukum atau syariat. Dalam mengubah hukum atau syariat dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ini ibadah. Jelas, ini ibadah. Maka penyembahan dia bermula daripada hati. Orang boleh menyembah selain Allah walaupun tanpa gerak, tapi ketika di hati dia ada ketaatan, ketaatan sebagaimana taat dia kepada Allah, maka ketika itu dia terjerumus kepada penyembahan kepada selain Allah. Itu sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW. Maka seseorang dikatakan menyembah ulama, menyembah pemimpin ketika dia mentaati pemimpin itu, mentaati ulama itu dalam mengubah hukum atau syariat. Dalam mengubah hukum atau syariat. Dengan cara apa? Dengan menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Maka siapa yang mengikuti ulama ni, dan kenapa orang dikatakan jatuh pada syirik besar ketika dia melakukan hal yang macam ni? Kenapa? Karena menghalalkan dan mengharamkan ni adalah hak mutlak Allah, bukan hak selain Allah. Mengharamkan dan menghalali adalah hak mutlak Allah. Maka ketika ada orang, ada makhluk selain Allah yang dia berani menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang halalkan, maknanya, dan yang orang ikut dia dengan penuh keyakinan bahawa itu boleh untuk dilakukan, maka jatuhlah kepada syirik besar. Jatuhlah kepada syirik besar. Kenapa dia jatuh pada syirik besar? Karena ketika dia mengikuti ulama tu, tuan-tuan, ketika dia mengikuti ulama tu ataupun ulama tu ketika dia menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka seolah-olah dia beranggapan ataupun dia meyakini bahawa hak menghalalkan dan mengharamkan pun ada kat dia, padahal itu hak Allah secara mutlak. Tiba-tiba ada kat ulama tu, ada kat pemimpin tu, dan orang pun ikut dia. Maknanya ketika orang ikut, tuan-tuan, maka ketika tu dia meyakini, dia beranggapan bahawa
dia memiliki hak mutlak juga untuk mengubah syariat, untuk menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Itu batasannya. Kemudian, adakah setiap orang yang melakukan ini jatuh pada syirik besar secara mutlak? Dia ada perincian. Dia ada perinciannya. Jika seseorang tu meyakini bahawa merubah hukum, merubah syariat dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu dibenarkan, maka dia jatuh pada syirik besar. Maka dia kafir, tuan-tuan. Hilang iman dia. Seolah-olah dia memang menyekutukan Allah, seolah-olah dia ambil hak Allah juga. Padahal Allah yang memiliki hak itu satu-satunya, yaitu mengubah hukum, menetapkan syariat. Dia pun meyakini itu boleh. Maka ketika dia meyakini melakukan itu boleh, jatuh pada syirik besar. Gambaran yang kedua, kalau dia melakukan perkara itu dengan meyakini bahawa hanya Allah yang memiliki hak untuk menetapkan syariat, hak untuk menghalalkan, mengharamkan, hanya Allah yang memiliki hak. Tapi dia buat juga, ataupun dia ikuti juga fatwa-fatwa ulama yang salah tu untuk mengedepankan hawa nafsu dia dan maslahat duniawiah dia, tuan-tuan, maka jenis ni, gambaran ni jatuh kepada kefasikan. Maka dia sebagai pelaku dosa besar, tapi belum sampai kepada syirik besar, tapi dia sebagai pelaku dosa besar. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam surat As-Saff ayat 5, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ketika mereka berpaling, maknanya ketika mereka lebih mengutamakan pandangan ulama berbanding Quran, hadis, ucapan para sahabat yang dia yakini pandang ulama itu salah, tapi dia utamakan juga pandangan itu, padahal dia tahu, tuan-tuan, maka dia termasuk orang yang fasik, termasuk orang yang berpaling daripada kebenaran. Maka orang yang macam ni Allah akan palingkan dia, Allah akan memalingkan hati dia daripada kebenaran, sehingga dia dalam kesesatan, tuan-tuan. Walaupun secara zahirnya tak termasuk kepada orang yang melakukan syirik besar, tapi dia pelaku dosa besar yang dalam keadaan sesat, disesatkan oleh Allah SWT sebagai hukuman ke atas dia. Ini bahayanya. Ketika kita dah tahu dah pandangan ni salah, bahkan pandangan ni dah merubah syariat sampai satu tahap menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, salah. Tapi demi mengutamakan maslahat dia, hawa nafsu dia, kepentingan dia, maka dia ikut juga pandangan itu, padahal dia tahu itu salah. Ini yang dikatakan masuk kategori fasik. Allah sesatkan dia sebagai hukuman di dunia. Ini bahaya juga. Walaupun dia tak kafir, tapi Allah sesatkan dia. Allah sesatkan dia. Ini satu hukuman sebagai dia. Dan di akhirat dia akan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, selepas Nabi kata fatilka ibadatuhum, dan itulah ibadah, itulah penghambaan kepada ulama, kepada pemimpin, ketika mereka mentaati dalam mengubah syariat, mengubah hukum, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Selepas isu itu selesai, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Adi bin Hatim. Jadi ada kelanjutan hadis yang ditulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang saya nak kongsikan, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? Ya Adi, ma taqulu ayufirruka ayuqala Allahu akbar fahal ta'lamu syai'an akbar min Allah ma yufirruka ayufirruka ayuqala la ilaha illallah qala fahal ta'lamu min ilahin illallah summa da'ahu ila al-islam fa aslama wa syahida syahadatul haq qala falaqad ra'aitu wajhahu istabashara summa qala innal yahuda maghdubun 'alaihim wan nasara dhallun. Dia ada kelanjutan cerita, tuan-tuan.
poin-poin ketika Adi masuk Islam tu saya nak sampaikan. Maka selepas perbincangan tentang isu penyembahan tu, maka Rasulullah tanya Adi bin Hatim, "Ya Adi, apa pendapat kamu? Apakah membahayakan kamu jika dikatakan Allah Maha Besar?" Di sini nampak tuan-tuan, selepas Rasulullah menzahirkan akhlak dia, dakwah dengan ahwal dia, maka mula Rasulullah mengajak dia berfikir. Ini poin-poin sebelum Rasulullah mengajak dia masuk Islam. Rasulullah mengajak dia berfikir dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, Nabi kata, "Ayafirruka ayuqala Allahu Akbar?" Adakah membahayakan kamu jika dikatakan Allah Maha Besar? Adakah membahayakan kamu? Kalau tak, maknanya langkah pada masuk Islam. Kemudian apa lagi? Apakah kamu mengetahui sesuatu yang lebih besar dari Allah jika Allah menimpakan bahaya kepadamu? Apakah kamu mengetahui sesuatu yang lebih besar dari Allah? Adakah selain Allah yang boleh menghalang kalau Allah nak menimpakan bahaya kepadamu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat Adi bin Hatim berfikir. Kemudian apa lagi? Ayufirruka ayuqala la ilaha illallah. Adakah membahayakan kamu jika dikatakan tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah? Adakah membahayakan kamu? Kemudian pertanyaan terakhir, fahal ta'lamu min ilahin illallah? Adakah kamu mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengajak dia masuk Islam, summa da'ahu ila Islam. Kemudian Nabi mengajak dia masuk Islam, kemudian dia pun masuk Islam. Fa aslam. Kemudian dia mengucapkan syahadatul haq, mengucapkan syahadat yang benar. Kemudian selepas mengucapkan syahadat, dia pun menyambung cerita dia. Maka kata Adi bin Hatim, maka saya melihat wajah Rasulullah berseri dengan kejadian itu. Dia melihat wajah Rasulullah berseri. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang Yahud dimurkai. Sesungguhnya orang-orang Yahud dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Simpulan itu tuan-tuan. Masih lagi merujuk kepada hadis ni, kita nampak sebagaimana ucapan Rasulullah bahawa di kalangan ulama ahlu kitab ni ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, ada yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kita ambil contoh macam Yahudi. Contoh cara praktikal Yahudi ni, menurut ajaran mereka riba itu haram, tapi cara praktikalnya mereka halalkan, dan semua ikut. Ini yang menjadikan mereka penyembah kepada ulama. Mereka tahu menurut ajaran mereka riba itu haram, tapi dah ulama mereka mengatakan halal, mereka ikut. Dan mereka meyakini bahawa perubahan itu memang boleh. Itu kenapa Nabi kata mereka menyembah ulama. Sebagaimana macam orang Kristian juga. Orang Kristian. Dalam satu riwayat, ketika Adi bin Hatim datang jumpa Rasulullah, Rasulullah pun bertanya kat dia, adakah kamu mengambil cukai rakyat kamu? Kerana Adi bin Hatim ni dia pemuka, ketua kabilah. Adakah kamu mengambil cukai 1/4 daripada penghasilan rakyatmu, padahal cukai itu diharamkan dalam ajaranmu? Betul. Adi bin Hatim mengatakan betul. Maknanya mereka tahu perkara-perkara yang diharamkan, tapi mereka halalkan, dan orang-orang awam pun ikut. Ini satu contoh, tuan-tuan. Dan hadis ini memberikan peringatan kepada kita akan bahayanya menyembah ulama. Dan penyembahan ulama-ulama atau pemimpin ni, dia sentiasa tanpa disedari, dan itu bermula dari perkara-perkara yang kecil sampai kepada perubahan hukum ataupun syariat, atas prinsip lebih mengutamakan pandangan ulama daripada dalil yang sahih. Dan inilah yang membezakan hamba Allah dengan hamba ulama. Hamba Allah macam mana? Hamba Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulama-ulama ataupun pemimpin-pemimpin kamu. Selagi pandangan dan arahan mereka selaras dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hamba Allah bukan mengetepikan ulama, tuan-tuan, tapi hamba Allah meletakkan ulama pada tempat yang betul. Bahawa ulama ni dia bukan sumber hukum, bukan yang memilih hak untuk merubah hukum, merubah syariat, sebagaimana itu hak mutlak Allah. Tapi ulama dia sebagai wasilah untuk memahami Quran, wasilah untuk memahami hadis dan asar. Maka kita akan mendengar pandangan-pandangan ulama, membaca pandangan-pandangan ulama. Namun ulama bukan orang yang maksum sebagaimana Nabi. Maknanya ulama suatu ketika dia akan keliru. Tak ada ulama yang sempurna. Tak ada ulama yang sempurna. Tuan-tuan. Maka ketika didapati ulama itu keliru, salah pandangannya, maka prinsip kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, hamba Allah, maka kita kena ketepikan, kita kena tolak pandangan itu dengan tetap menghormati ulama itu. Tuan-tuan, bukan kita tolak ulama itu, kita tolak pandangan dia kerana tak selaras dengan Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Prinsip kita tegas sebagai Ahlussunnah. Ahlussunnah ni pengikut Nabi dan para sahabat. Maknanya sentiasa mengambil pandangan-pandangan ulama yang selaras dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, Quran dan hadis-hadis sahih. Jika didapati ada pandangan ulama yang bercanggah, maka kita kena tinggalkan pandangan itu. Bahkan 4 imam mazhab pun menasihatkan macam tu. Macam Imam Syafi'i dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in yang mafhumnya, jika kamu dapati pandanganku bercanggah dengan hadis sahih di sisi ulama hadis, maka aku berlepas diri. Nampak tuan-tuan? Macam tu juga ulama-ulama 4 imam mazhab yang lain, semua memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Kalau didapati pandangan yang bercanggah dengan Quran, dengan hadis, dengan asar ucapan para sahabat, tinggalkan. Ini prinsip yang jelas betul sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam perjalanan masa, ketika ilmu dah ditinggalkan, ini jadi masalah. Itu nak kata pentingnya ilmu ni, tuan-tuan. Ketika ilmu dah dijauhi, maka hawa nafsu pun menguasai jiwa. Yang sepatutnya mengutamakan pandangan ulama yang sejalan dengan Quran dan hadis, tiba-tiba dia mengutamakan, lebih memilih pandangan ulama yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Atas dasar apa? Atas dasar cinta kepada ulama itu, atas dasar ketaatan yang lebih kepada ulama itu. Ini pintu-pintu kesyirikan yang membawa dia kepada penghambaan kepada ulama. Baik, setakat ada pertanyaan tuan-tuan? Macam mana jika ada dua ijtihad yang berbeza dan kita dapati ijtihad yang lemah, yang salah, ternyata itu yang dipilih oleh ulil amri, sehingga dijadikan satu ketetapan, garis panduan untuk diikuti. Macam mana sikap kita? Mungkin macam tu Macam mana sikap kita? Kita memilih pandangan yang betul, jelas menurut kita. Ternyata ulil amri memilih pandangan yang lemah, yang salah. Apa sikap kita, tuan-tuan? Pertama, kita kena tengok, adakah masalah itu termasuk masalah usul atau furu'? Ini penting, tuan-tuan. Kita kena bagi masalah itu kepada dua dulu. Adakah masalah itu termasuk masalah usul atau masalah furu'? Jika masalah itu masalah usul dan bercanggah dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh
ulama ahli sunnah wal jamaah, maka kita wajib menentang dia. Wajib menentang ulama itu ataupun ulil amr itu. Tentu penentangan ini tetap dalam garis-garis yang adab berdasarkan ilmu. Kita tak boleh menentang pandangan ulama itu atau ulil amr itu dengan memalukan mereka, dengan mengaibkan mereka, seolah-olah membodohi mereka. Tak boleh. Prinsip dalam berbeza tetap, walaupun kita nak menentang, kita menentang dengan adab. Kita mengkritik dengan cara-cara yang betul. Contoh, di antara cara yang betul mungkin boleh kita sampaikan di depan khalayak awam umum, tapi jangan ada ucapan-ucapan yang merendahkan ulil amri, menghina ulil amri. Cara yang kedua, mungkin boleh kita terus berjumpa ulil amri, kerana masalah itu masalah berat, masalah usul. Contohnya mungkin apa, salat isyak, pagi-pagi ni kena 3 rakaat. Contoh tuan-tuan. Mungkin ada perkara-perkara lain. Contoh ini bab usul, perkara usul yang tak boleh tolak ansur. Maka kita jumpa dengan mufti, jumpa dengan ulil amri untuk berhujah ke atas dia. Ini di antara cara-cara yang beradab sebagai ahlussunnah wal jamaah. Kedua, kalau dia masalah furu', macam mana kalau dia masalah furu'? Kalau dia masalah furu' pun macam tu juga. Kita boleh mendatangi dia dengan berhujah. Kalau dia terima, alhamdulillah, maka garis paduan pun mungkin boleh berubah. Tapi kalau tak boleh terima, tuan-tuan, maka kita kena berlapang dada. Di sinilah asas-asas untuk saling bersabar. Ketika kita terpaksa berbeza dalam perkara furu' yang tak boleh nak dielakkan. Ternyata ulil amri ambil pandangan yang salah menurut kita, dan kita adalah di atas pandangan yang betul berdasarkan dalil-dalilnya. Kita dah sampaikan, jumpa dia tak mau terima. Kalau kita sampaikan depan khalayak awam, akan jadi fitnah, karena masyarakat lebih ta'assub kepada dia. Mungkin tuan-tuan akan jadi fitnah. Maka kalau dalam keadaan macam tu, tuan-tuan, maka kita ikut ulil amri dalam perkara-perkara furu'. Dalam perkara-perkara furu' kita kena ikut ulil amri untuk mengelakkan fitnah yang lebih besar. Dan kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ulil amri ini. Mungkin di satu ketika dia ikut pandangan kita. Ini di antara gambaran-gambaran sikap kita, tuan-tuan. Kalau itu perkara furu'. Contoh macam di Perlis ni, banyak isu-isu yang berbeza dengan negeri lain berbanding ibadah-ibadah di Perlis ni. Umumnya saya nak kata semua masalah furu', bukan masalah usul pun. Sehingga dalam masalah akidah pun bukan masalah usul. Macam dalam bab Allah di langit, saudara Ahlussunnah kita di luar Perlis tak mau mengatakan Allah di langit. Bagi pandangan mereka, bagi keyakinan mereka, kalau mengatakan Allah di langit maknanya musyabbihah. Walaupun sebetulnya mereka keliru dalam memahami apa makna musyabbihah. Tapi mereka dah salah faham, mereka tak tahu, mereka tak mau. Kan itu dah keyakinan. Namun di Perlis ni orang tak dipaksa dan tak dijadikan garis panduan. Semua kena mengatakan Allah di langit. Awas kalau tak. Tak ada unsur pemaksaan tu. Hanya dia dijelaskan dalam majlis-majlis, dalam apa kajian-kajian keilmuan untuk membuka minda. Dan didapati juga perbezaan mazhab dalam perkara ibadah. Contohnya macam kunut subuh, zikir keras lepas solat, tuan-tuan, yasinan malam Jumaat. Ini semua sebetulnya kalau nak diteliti, semua ni masalah furu'. Maka bagi sesiapa yang asalnya mungkin berfaham kena kunut subuh, kena zikir keras, tapi ketika dia dah duduk di Perlis, dia kena tengok ini masalah furu'. Kalau dia mampu, pergi ke jabatan mufti, berhujah, jelaskan kepada mufti, tak boleh ni, kena kunut juga. Tapi kalau dia tak mampu, tuan-tuan, untuk berhujah macam tu, maka dia kena ikut juga ulil amri. Kena ikut ulil amri. Kenapa? Kalau dia tak ikut akan menjadikan fitnah. Dia sendiri dah tak boleh berhujah, kemudian dia nak keras dengan perasaan dia tanpa hujah, ini menjadikan fitnah. Maka dimanapun duduk, dia kena ikut ulil amri. Kalau dia makmum, dia kena ikut imam. Kalau dia jadi imam, dia kena ikut ulil amri.
Inna maju'ilal imam liyutamma bihi. Imam untuk diikuti. Imam kena ikut oleh amri. Dia imam tapi faham lagu apa di luar perlis, tapi dah duduk di perlis kena ikut panduan perlis. Tuan-tuan, dia kena ikut juga walaupun dia tak setuju dengan tawanan itu. Mungkin kita juga kalau kita duduk di luar perlis, mungkin kita solat subuh di Kedah sana. Maka ketika solat subuh, imam kunut subuh, maka kita kena ikut kunut subuh. Kita kena mengaminkan, tuan-tuan. Walaupun kita tahu kunut subuh tu apa adalah termasuk pandangan yang lemah, yang tak ada contoh daripada Nabi, para sahabat. Walaupun dia pandangan Imam Syafi'i, merujuk kepada hadis yang dhaif, bahkan dilemahkan oleh ulama mazhab Syafi'i sendiri, Ibnu Hajar Asqalani, juga Imam Zahabi. Dia dah jadi khilaf dengan ulama. Dan tak ada bukti pun satu saja sahabat yang tiap pagi buat kunut subuh. Tak ada bukti, melainkan yang mereka lakukan adalah kunut nazilah. Maka bagi kita meyakini memang tak ada amalan tu, dah kita bermakmum kepada imam yang kunut subuh, tuan-tuan, kalau tak ikut, dia akan jadi fitnah, jadi masalah. Maka nak elakkan fitnah, kita kena angkat tangan juga. Allahumma hadina fiman hadait, amin, kita aminkan. Wallahu a'lam. Faham Ada istilah-istilah dalam Islam ni, tuan-tuan, yang kadang-kadang dia perbezaan tu sikit, tapi sikit pun dah menjadikan kedudukannya sangat jauh dengan perbezaannya. Contohnya iaitu mukmin, munafik, musyrik, fasik, ini semua. Bila seorang tu dikatakan apa mukmin, bila seorang tu dikatakan munafik, musyrik, fasik, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahawa seseorang dikatakan fasik kalau dia tahu apa yang dia buat tu salah, tuan-tuan, tapi dia nak buat juga. Dia tahu menghalalkan benda yang haram ni tak boleh, tak betul tu, itu hak Allah, tapi dia buat juga, dia ikut juga, disebabkan hawa nafsu dia, disebabkan maslahat duniawi dia yang dia nak, ataupun masalah-masalah lain. Maka kes keadaan ni dia jatuh kepada fasik karena dia tahu, maka dia pelaku dosa besar, tuan-tuan, dan dia dalam kesesatan. Kesesatan itulah sebagai azab Allah ke atas dia di dunia, dan di akhirat dia masuk neraka confirm. Walaupun dia tak sampai kepada kafir lagi, tapi masuk neraka, tapi tak kekal. Adapun munafik, munafik ni macam mana? Munafik ni orang yang menzahirkan keislaman, seolah-olah dia muslim, solat paling hadapan, tapi di dalam hati dia penuh permusuhan, penuh kekufuran, kebencian kepada Islam dan umat Islam. Ini macam Islamnya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni dulu dia orang Yahudi, tuan-tuan. Kemudian dia masuk Islam, tapi masuk Islam yang tu buat huru-hara, penuh kebencian untuk nak merusak kekuatan kesatuan umat Islam. Maka hari ini kita mungkin tak boleh nak memastikan siapa munafik, tapi kita boleh tahu daripada ciri-ciri dia. Kalau bercakap dia suka tipu, kalau berjanji dia ingkar, amanah dia khianat. Macam juga orang yang musyrik. Orang musyrik orang macam mana? Orang musyrik ni orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah, sama ada dalam rububiyah, dalam uluhiyah maupun dalam asma wa sifat. 3 perkara tu, Allahu a'lam. Baik tuan-tuan, malam ni kita membahas tentang gambaran siapa yang dikatakan orang yang mempertuhankan ulama atau umar, dan apa perbezaannya dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada perjumpaan yang akan datang kita akan membahas lebih terperinci akan
ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang membahayakan dengan sikap-sikap yang membawa seorang untuk menjadi hamba kepada ulama. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat ta'assub dan sifat tak suka kepada hal-hal yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.